Jom kita tengok satu-satu. Sekejap sambung dulu barisan ni. Okay, so kita tengok dulu nature dia. Okay, so nature dia ialah kita kena tengok dia tu apa sebenarnya. Helium tu apa sebenarnya. Okay, so sorry. Alpha tu apa sebenarnya? So alpha ni apa sebenarnya? Partikel apa? Helium. Helium 4 kan? So sebenarnya alpha ni ialah helium 4. Okay, beta ni apa sebenarnya? Dia sebenarnya ialah elektron kan? Betul tak? Yes, So sir. dia sebenarnya ialah elektron. Dan gamma ni ialah elektromagnet ya. Elektromagnet. Okay. In term of charge, helium ni charge dia berapa? Positif 2. Okay. Beta ialah negatif 1. Manakala untuk gamma, dia punya charge ialah neutral. Okay, kita tengok pula dari segi speed. Okay, speed untuk alpha ialah 1/20 darab dengan speed of light. C, speed of light. Okay, beta pula ialah dia dalam range 3% ke 99% daripada darab speed of light. Okay, gamma dia akan bergerak dengan speed of light. Okay, next in electric field. Okay, electric field dia akan buat eksperimen, dia letak plate. Atas ni ialah plate positif, bawah ni ialah plate negatif contohnya. And then dia lalukan contohlah alpha ni. Okay, so kita tahu alpha ni ialah positif terminal, dia positif helium kan, positif 2. Okay, sekarang saya nak tanya, dalam electric field dia akan bend towards positive terminal or negative terminal? Negatif. Negatif kan, dia akan macam ni kan. Jadi so dalam in electric field dia punya behavior dia akan bend towards negative plate. Okay, beta pula, dia orang tahu dia negatif, jadi dia akan bend towards positive plate. Okay, gamma dia akan bend Lurus tak? je. Lurus je. So does not bend. Okay, next in magnetic field. Okay, dalam magnetic field kita kena tengok dia deflect paling okay macam ni. Kita sama juga magnetic field dia letak positif dengan negatif plate. Okay, kita nak tengok ada yang dia awal, ada yang dia bend lambat, ada yang dia lurus. Okay, kenapa dia berbeza-beza? Sebab kita bergantung kepada berat. Okay, jadi sebenarnya alpha ni yang paling berat. Kita tahulah sebab dia ada dua elektron dan dia ada dua neutron. Jadi dia paling berat. Okay. Manakala elektron ni dia ada satu je elektron. Maka dia ringan kan. Jadi dalam magnetic field dalam magnetic field untuk alpha dia bend
a little. Because it has a big mass. Untuk beta, dia bends a lot, showing it has a small mass. Okay, so yang ni does not bend lah, sama juga sebab dia tak membengkok kan. Okay, okay ni penting, ionizing power. Okay, ionizing power, you all kena ingat yang paling strongest ialah alpha. Ni strongest, beta intermediate, ni paling weakest lah. Okay. Next, penetrating power. Yang mana yang strongest? So, strongest untuk penetrating power ialah gamma. Beta tetap intermediate dan yang paling weakest untuk penetrating power ialah alpha. Okay. Jadi, macam mana kita nak uji tentang penetrating power? Jadi kita tengok dia stop by apa. Okay. Jadi kalau memandangkan alpha ni paling lemah dia punya penetrating power, bila kita lalukan dia kertas, okay, kertas tu dah stopkan dia. So ni di stop by a sheet of paper. Okay. Beta pula, dia akan di stop by aluminium, sheet of aluminium. And then gamma lah paling strongest, dia hanya akan di stop oleh lead or concrete. Okay, ada soalan setakat ni? Ya dah. Sir, macam mana mau tahu direction yang di magnetic field tu? Yang ni kah? Magnetic field ni? Ya, sir. Directionnya? Ya. Kita nak tengok band dia yang paling berat dan paling tak berat macam tu. Itu ke soalan kamu? Enggak. Ulang balik soalan. Yang plus dengan minus tu itu electric field kah tu, sir? Plus dengan minus ni ialah electric field. Oh, lepas tu bend a little tu yang alpha tu kan, sir? Ya betul. Ni alpha. Okey, ada lagi kalau magnetic field. Okey, kalau dia letak sini ada magnet. Sini ada magnet, ni ada north, sini ada south. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu pergerakan radioaktif tu? Kita guna apa? Right ke left Fleming hand rule untuk cari force. Left ke sir? Left. Left hand rule. Left ke sir? Ya, sir, left. Betul, left hand rule. Okay, jom kita tengok soalan. Pagi-pagi semua pun ngantuk kan? Okay, diagram 12.1 shows a system used in a factory to ensure the volume of guava juice in a bottle is uniform. Okay, the radioactive source radiation detector and counter are used to detect the volume of guava juice. The radioactive source contain a radioisotope. Okay, what is meant by radioisotope? Apa yang dimaksudkan tentang radioisotope? Siapa-siapa?
Okay. Hello? Yes, Hilang dah. sir. Okay, radioisotop, apa yang dimaksudkan tentang radioisotop? Nama pun, you all tengok dekat sini, dia kata radioisotop kan? Okay, jadi radio, nampak tak perkataan radio, lepas tu perkataan isotop. Jadi, so maknanya ialah isotop which decay and give out radioactive emission. Okay. Table 12.2 shows the characteristic of 5 radioisotope P, Q, R, S, and T. Okay. As a factory engineer, you are required to determine the most suitable radioisotope that can be used by the system to ensure the volume of guava juice is uniform. Study the characteristic of all 5 radioisotopes and explain the suitability of the aspect. Determine the most suitable radioisotope and give the reason of your choice. Okay. Ni macam biasalah, you all kena buat apa? Decision making ni you all kena buat table kan, karakteristik dengan reason. Okay, kita tengok dulu half-life. Okay. Half-life. Kita nak pilih yang mana? Yang longer. 30 years. 30 years. Okay. Jadi, kita buat kotak. Okay, modifikasi apa? Karakteristik ataupun specification ataupun nak letak apa ni? Karakteristik lah contoh Reason. Okay, untuk yang pertama, half-life. Kalau ni ikut aspek kan? Betul tak? Okay, half-life. Okay. Okay, tadi Umi cakap 30 tahun, betul tak? Umi? Yes, sir, yeah. Betul, Okay, Sir. jadi letak 30 years, macam tu? Macam tu? Longer half-life. Longer half-life. Kalau letak 30 tahun boleh? Tidak kali. Kan Tidak. karakteristik. Tak Tidak, boleh. Okey, jangan letak nombor. Tak boleh. Okey, jadi kita letak situ long half-life. Long lah. Long half-life. Okey. Jadi reason untuk long half-life ialah kenapa kita kena guna long half-life? Okey, basically kita guna long half-life kerana no need to be replaced often, ya. No need to replace often. Okay. Next, kita tengok type of ray. Kita nak guna alpha, beta ataupun gamma. Ni macam ni. Jadi kamu tengok guava juice ni dia guna apa? Sebagai dia punya pendinding ni. Dinding pula dah. Dia punya kotak tu. Dia guna paper kan? Betul tak? Okay, bila dia guna tahu, paper. Sorry? Tak ada rasa. Dia guna paper. Jadi kalau kita guna alpha, boleh tak dia tembus? Kalau kita guna alpha? Tidak. Tak boleh kan? Jadi mana yang guna alpha tu kita cancel out lah. Jadi alpha kita cancel out. Okay, half-life tadi yang 10 hari ni kita tak terima lah. Okay, tinggal lah R dengan T. Okay. Sekarang kita nak guna, okay, sebab dua-dua ni dikira long half-life kan. Okay, type of ray. Kita nak guna gamma ke beta? Beta, sir. Beta, sir. Beta.
Okey, beta. Kenapa kita guna beta? Sebab dia boleh tembus kertas. Betul, itulah jawapan dia. So, jawapan dia ialah can penetrate box lah kan, box kan, juice box kan. And less harm than gamma. Okay, so kita reject lah ni. Kita dah tahu dah jawapannya ialah T. Okay. Sini soalan. Okay, Vanessa tanya apa? Macam mana mau tahu dia paper se? Okay. Jus yang kamu beli di pasaraya selalunya dia guna kotak kan? So tu dia cakap in a bottle sah. Mana? Oh, in a bottle. Ya, pasti. In a bottle Plastik ya. kali sah. Apa benda? Plastik kali. Botol kotak. Itu tu botol kotak. Botol ya. Menarik juga pertanyaan ini. Okey. Macam ni. Kalaupun dia guna kaca, botol ni kaca kan? Betul tak? Okey, kalaupun dia guna kaca, alpha masih tak boleh penetrate. Okey. Jadi, kalau still kita kena guna beta lah. Faham tak? So alpha ni dia boleh penetrate apa je sah? Dia boleh penetrate apa je Sekejap, yang tu saya lupa. Jadi saya kena mencarinya lah. Sebenarnya alpha ni macam dia tak boleh penetrate sangat lah. Kalau ke Kalau atas, gamma dia boleh penetrate apa? Kalau apa? Kalau gamma. Gamma tu kamu pun dia boleh penetrate. Oh. Jadi gamma tak boleh diguna kalau dia botol kaca. Tapi dia bahaya. Sebab tu kita guna beta. Oh. Okay. Umi, Ya sah. basically dia macam tak boleh penetrate apa-apa. Oh, okey. Jadi sah kalau soalan begini ni kami terus pilih beta lah kan sah? Betul. Tapi dia ada untuk alpha ni dia ada application smoke detector. Nanti sekejap lagi kita tengok kalau sempat Okay. So kita pilih beta. Okay, kalau soalan macam ni memang pilih beta ya. Okay, state of matter kebiasaannya memang kita pilih solid. Kenapa kita kena pilih solid? Kenapa kita kena pilih solid? senang Ah. dihandle. Betul, easy to handle. Solid lebih senang untuk dihandle. And ionizing power dia mesti low lah. Kenapa ionizing power low? Supaya minuman tu tak terionise. Yes. Itulah ayat dia apa? Buat ayat cantik sikit Haziq. Apa nak cakap ionizing power ni? Kalau macam mana? So the juice can be ionized. Gitu, boleh begitu kan Syed? Cannot be lah kan? Cannot kan? Ya, sir. Okay, ataupun
Bolehlah cakap juice does not easily ionize and change of state. Also taste. Ya Allah, apa benda ayat macam ni? Tak cantik ayat ni. Sabar. The state and taste of juice does not change. Apa Mira? Ulang balik. The state and taste of juice does not change. Just apa tadi? Tak jelas. The state and taste of juice does not change. Betul. Does not change apa the state and taste of the juice kan? Yeah. Okay, betul. Jawapan Haziq pun tadi betul. Does not ionize easily. Okay. Next, kita pergi soalan C. Table 12.3 shows the reading of the rate of the 6 bottle through detector and radioactive source. Okay, state 1 detector that is suitable to be used for this purpose. Apa detector yang sesuai? Okay, ada several type of detector. Okay. So kita tengok dulu several type of detector ni apa. Okay. So ada beberapa several type of detector. Type of detector. Okay. Yang pertama ialah photographic film. Photographic film. Yang kedua ialah gold leaf. You all belajar di menengah rendah ni. You all buat eksperimen. Gold leaf electroscope. Ingat lagi tak? Tak. Okey. Seterusnya ialah cloud chamber ataupun sekolah lama tak buat eksperimen tu Betul tak? Ya, saya ada sir. Miskin. Okey. Janganlah kata miskin. Sorry, Okey. sir. Cloud chamber. Lepas tu yang lain ialah kita panggil dia sebagai spark counter. Okey. Dan yang terakhir kita panggil dia sebagai Geiger-Müller tube ataupun GM tube. Okey. So kita nak tengok yang mana yang boleh okay, ada 3 kan? Okey, so ada alpha, beta dengan gamma. Okey, kita tengok photographic film. Photographic film dia hanya boleh detect beta dengan gamma. Okey. Gold leaf electroscope hanya boleh detect alpha dengan beta. Cloud chamber boleh detect alpha, beta, gamma. Spark counter hanya boleh detect alpha. Okey, GM tube boleh detect alpha, beta dengan gamma. Okey, so ingat ni Ingat sampai mati. Okey, state 1 detector that suitable to be used. So agak-agak kita nak guna apa? Okay, kalau kita tengok 6 bottle through detector and radioactive source. Maksudnya bottle tu bergerak, lepas tu detector tu yang detect. Okay, jadi yang paling sesuai ialah GM tube. Okay, sebab cloud chamber dia kena berada dalam keadaan tak ada udara, vacuum. Okay. Jadi based on 12.2, which bottle shows the least volume of juice and state the reason for your answer. Okay, jadi macam mana kita nak tahu dia ada least volume of juice daripada counter ni?
Okey, macam mana kita nak tahu? So sebenarnya rate meter ni dia macam mana berfungsinya? Sama lah macam tadi, macam ni. Macam ni lah kan. Okey. So konsepnya ialah radioactive sources ni dia akan penetrate guava juice. Okey. So kalau guava juice tu berada di bawah takuk yang sepatutnya, contohnya di sini kan. Okey, apa yang berlaku kepada radioactive sources yang sampai ke detector? Banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Banyak. Banyak kan sir? Banyak lah kan. Okey, jadi daripada botol A, B, C, D, E, F, agak-agak mana yang kurang jus dia? Mana? Yang A E. ke, B ke, Yes. C ke, Botol D? E. Apa benda? Sorry? E sir. E. Okey, kenapa E 3 markah ni? Macam nak explain? E 1 markah. Poin kedua? Highest rate meter reading. Okey, thank you. Highest rate meter reading. Markah kedua. Markah ketiga datangnya daripada Cikgu. cikgu. Markah ketiga datangnya dari cikgu. Okey, poin ketiga untuk dapat markah yang ketiga. Apa? Dia macam Dia macam cantik je. Macam comel je. kan dia high gesa. Ha. Jadi dia macam itu dia punya Dia rate macam tak kena belum banyak. Jika rate-nya Ah. low. Okay, you got the idea. Sekarang you buat the proper sentences. Go down. Fazli. kau Lazi kasi habis. Ia tampan. Okay, cepat. Apa proper ayat dia? Fazli, Niel. Have a low decay rate. It's low decay rate. Kenapa you kata decay rate dia rendah? Sebab dia ada high kan sir? Apa dia ada high? Dia ada low, dia ada high. Apa yang dia ada high? Dia ada rasa. Mungkin salah saya punya sir. Okey, yang lain, poin ketiga. Okey, macam ni. Okey, seterang balik. Nampak macam masih tak jelas. Okey, dia macam ni. Okey, ada jus. Okey, di sini takat air dia. Contoh Okey, apabila kita bagi radioaktif material, contohnya alfa kan? Beta. Okey, di sini ada detektor. Okey, jadi kalau ada air jus tu memenuhi, sekarang detektor ni dia dapat sikit lah kan beta tu kan, sebab beta tu ada yang dah di block by the juice, betul tak? Okey, jadi bacaan di sini contohlah rate dia dalam 400 ke 470. Contohlah bukan 400 sikit sangat kan. Contohlah 460 ke 470. Tiba-tiba, okey, kalau jus tu rendah daripada yang sepatutnya, okey, beta tu tak ada siapa nak block dia. Jadi sampai ke detektor mestilah nilainya lebih tinggi kan. Betul tak? Nilai beta tu dia punya rate meter count per minute tu tinggi. Okey, sebab itulah kita pilih E. Sebabkan yang lain ni dalam range yang sama. 464, 468, 467, 470, 462. Tiba-tiba E ni dia pergi ke 568.
Okey, jadi itu yang you all kena explain kat sini. So kita pilih E sebab apa? Dia ada highest rate meter reading. Dan yang point ketiga, yang itulah you all kena explain tu yang tak block by the joules. Okey, jadi point ketiga ialah most radiation can reach the detector without being blocked by the joules. Okay. So itulah markah yang ketiga. Macam Haziq cakap tadi, tapi buat a proper ayat lah. Okay, next soalan terakhir. In a radioactive decay series, uranium-238 decays to become radium-226 by emitting alpha and beta. Determine value X and Y. Okay, macam mana kita nak tahu determine value alpha dengan beta? Okay, macam mana kita nak tahu ni? Kira berapa alfa dulu. Okay, kita kira berapa alpha dahulu kan? Nukleon tu sir. Berapa Nuclear kurang? number. Okay, nuclear number dia berubah daripada 238 pergi ke 226. Berapa berubah ni? 12. 12 kan? Okay, kita tahu. Alpha ialah helium 4 tu kan? Okay, jadi 12 bahagikan dengan 4. Kita dapat berapa? 3. 3 kan? 3 kan? Okay, jadi kita tahulah dia emit 3 alpha kan? Jadi X sama dengan 3. Okay, seterusnya kita tengok pula perubahan nombor elektron. Daripada 92 pergi ke 88. Ada berapa ni? 4 sir. 4 kan? Okay, kita tahu beta ialah kosong negatif 1 kan? Yes sir. Okay, jadi berapa ni? 4? Macam kita nak tahu beta tu keluar berapa? Kira proton number yang di alpha tu dulu sir. Okay. Macam mana Umi? Kan X tu kan 3. Lepas tu alpha partikel kan 2 dia punya proton tu. Jadi darablah 2 darab 3. 3 darab 2. Lepas tu 6. Okay, 2 darab 3 2 darab 3 kan? Yes sir. Okay. 2 darab 3 ada 6. Okay, lepas tu? Umi? 6 tu kan terlebih sudah sir. Ha. Jadi 6 kita tolak 4. Bukan. Macam mana Umi? Sekarang ni kita mau kasih sama dengan 4. Jadi yang beta tu kan negatif 1. Okay. Jadi 6 mau jadi 4 kena tolak 2 kan. Ya. Jadi negatif 1 tu kita kasih jadi 2 lah. Jadi Y tu 2. Yay. Jadi Y itu 2. Okay, yang lain faham tak? Faham sir. Memahami sir. Okay, pandai. Jadi 5 markah datangnya dari mana? Okay, markah pertama datangnya apabila kamu mention alpha ni adalah helium, beta ni beta tu ialah macam ni, kosong negatif 1. Tu markah, ini markah pertama, markah kedua. Okey, markah yang ketiga datangnya daripada ni jalan kerja kamu ni. Ni markah ketiga. Markah keempat ialah markah jawapan. Ni markah keempat, ni markah kelima.
Okey, jadi penting untuk kamu tulis apa benda yang kamu buat tu dalam paper tu kan. Kamu tak tahu markah tu diberi di mana. Jadi kamu kena tulis alfa tu apa, beta tu apa, jalan kerja kamu, lepas tu jawapan. Okey, ada soalan lagi ke tidak? So kalau beta, yang B beta tu saya tulis jadi E boleh ke sir? Boleh? Elektron. Boleh? Buat macam ni 1, 0 elektron macam tu. Yes sir. Boleh. Tiada masalah. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada? Tiada, sir. Tiada. Okey, kalau tiada, kamu nak buat kelas hari Sabtu ni kan? Betul tak? Boleh sir. Bila Boleh, tu sir? sir. Boleh, Jam, sir. jam. Oh boleh Jam bas. berapa tu kamu decide lah sendiri. Tapi janganlah pagi-pagi sangat. Okey. Okey, sir. Malam sir, malam. Malam. Tengok Olimpik, sir. Tengok Olimpik. Pagi. Kamu bagi masa, nanti saya pilih. Kamu bincanglah dulu Okey sir. Okey, Okey, so sir. kelas tu kamu nak macam mana? Nak